Sekarang ni untuk bab terakhir ni, untuk 3-4 minggu lepas ni Faiz, botak. Aku dan Faiz, sorry lah. Show ni aku dah banyak sangat terpanggil hang Faiz. Tapi tak apa. Selalunya aku dan Faiz akan borak pasal nak preview satu team World Cup. Okay. Sebab kita rasa menjelang World Cup ni, every episode kami nak dedicate the last portion of the show untuk borak pasal satu team, squad diorang, peluang diorang, naratif yang menyelubungi pasukan tersebut. Okay. So untuk minggu ni Faiz, Dan aku nak botak borak sebenarnya. Faiz, sekali lagi aku panggil kau Faiz. Aduh, minta maaf lah botak. Dah terbiasa sangat. Ada ni tak? Minta name tag aku letak. Jangan macam tu, jangan macam tu. Untuk minggu ni botak. Okay. Aku nak berborak tentang pasukan skuad kebangsaan Brazil. Okay. Dan peluang mereka di pentas Piala Dunia 2022. Baru-baru ni dalam show Gol Penanti, aku dan Chun Hang ada borak pasal Neymar yang semakin sedang melalui satu evolusi yang luar biasa, dan juga skuad kebangsaan Brazil yang pada ketika ini berada di tahap yang sangat luar biasa. Aku nak mula benda ni dengan cakap satu statistik mudah, betul? Dalam 20 perlawanan terakhir Brazil, diorang menang 15, seri 4 kali dan tewas hanya sekali. Dan tewas sekali itu pun adalah kekalahan tipis 0-1 menentang Argentina di final Copa America. Exactly. Dan dalam 20 perlawanan terakhir, Brazil menjaringkan 42 gol dan hanya bolos 7 gol. Itu adalah statistik yang sangat tak masuk akal untuk skuad kebangsaan Brazil. Dan bila aku tengok skuad depth dia orang sekarang ni, dan aku bandingkan dengan pasukan yang sampai ke peringkat semifinal 2014 yang terpaksa bergantung terhadap seorang penyerang tua yang bernama Fred pada ketika itu. Bukan yang gelap, yang cerah. Yang cerah. Dah tak masuk akal dah. Tim Brazil sekarang ni dah gila dah ni botak. Dia okey lah. Bila bercakap soal skuad kebangsaan Brazil di pentas Piala Dunia khususnya, kita kecil dulu, Kish. Kita adalah golongan yang lahir selepas tahun 1990 sebenarnya. Dan sejak kita membesar dengan dunia bola sepak Eropah ataupun dunia sebenarnya, tak pernah kita bayangkan pasukan paling besar sepanjang kita membesar waktu sekolah rendah dulu, iaitu Brazil, akan gagal menjuarai Piala Dunia selama 20 tahun. Last mereka menang 2002 di Korea Selatan dan juga Jepun. Dan kemudian setiap kali mereka mencuba nasib di Piala Dunia, mereka gagal. 2006 di quarter final, 2014 dimalukan di laman sendiri, sampaikan meme 1 dan 7 tu sampai hari ni orang pakai. Betul. Sampai hari ni orang pakai. 1 bulan 7 je memang kita akan dapat bendera Brazil dan juga bendera Jerman. Aku masih juga ingat image Atuk tua pegang World Cup menangis tu. Yes. Dan banyak lagi gambar ada perempuan menangis tengah pegang trofi World Cup yang replika. So semua perkara tu yang jadi senario yang tak pernah kita bayangkan 20 tahun lepas ataupun mungkin 30 tahun lepas. Brazil gagal di pentas Piala Dunia. Tapi untuk kali ini, kenapa aku rasakan berbanding 2018 berbanding 2014, pasukan Brazil tu lebih interesting untuk aku tengok, lebih menarik untuk nak tengok khususnya dekat tempoh perjalanan mereka. Macam tadi kau cakapkan, dalam berapa perlawanan, 15 kemenangan, 4 seri, dan kemudian dengan squad depth yang dia ada. Apa yang paling aku tertarik adalah dalam pemain yang ada dalam squad tu sendiri. Kalau sebelum ni kita dimomokkan dengan nama, kita dah bukan dah dimomokkan, tapi sebenarnya dah dibiasakan dengan nama 2 individu, which is Thiago Silva dan juga David Luiz. Ini 2 nama yang dalam tempoh yang sangat lama mendominasi benteng pertahanan Brazil sebenarnya. Dalam back 4 tu 2 nama ni confirm ada. Dani Alves keluar dan masuk, kemudian ada Marcelo, tapi dah digantikan pun still 2 orang ni ada. Tapi kini tidak. Kini dah bertambah nama tu. Kita boleh nampak banyak nama. Bremer di Itali, di Juventus. Marquinhos. Kemudian Eder Militao. Yes. So dia menjadi lebih, dan nama-nama ni aku adalah individu yang sangat sukakan apabila dalam 11 orang kesebelasan utama mana-mana pasukan kebangsaan, dia bukanlah dibanjiri oleh 11 orang nama individu yang sangat besar. Poin aku dekat sini aku boleh cakap is, contohnya macam di benteng pertahanan. Nama Eder Militao dan nama Marquinhos tidaklah segah kalau nak dibandingkan tempoh sewaktu David Luiz dan Thiago Silva berada di peak career mereka.
Dan itu memberikan keseimbangan dalam pasukan. Aku tak suka pasukan yang dibanjiri oleh semua superstar. Cukuplah ada satu Neymar dalam dunia tu. Dan sebenarnya Neymar sekarang pun nampak lebih matang. Aku suka, kalau nak dibandingkan 2014, 2018 dan tahun 2022. Aku suka macam mana Neymar yang sekarang, kerana tengok saja macam mana dia handle situasi dia dengan Kylian Mbappe di PSG. Setuju, 100% setuju. Itu sebenarnya, aku seolah-olah bila setiap kali aku mengingat balik apa yang berlaku, konflik yang berlaku antara Neymar dan Mbappe, seolah-olah, wah, adakah ini melibatkan Ronaldinho dan Neymar satu kata dulu? Maksud aku bukanlah mereka bergaduh. Maksud aku kat sini, Mbappe tu, karakter dia seolah-olah adalah cerminan daripada Neymar yang 8 tahun lepas. Itu yang aku nampak. Dan bila bercakap soal Neymar dah lebih matang, ditambah dengan pemain-pemain yang the potential is there untuk pemain muda, tetapi pemain yang dah pergi ke alam senior pun nama mereka tidak besar, jadi tekanan tu tidak terlalu tinggi. Contohnya Lucas Paqueta. Betul. Pemain yang sangat bagus, dari AC Milan pergi ke Lyon and now duduk di West Ham. Progress career mereka nampak sangat baik. Tetapi perhatian tidak diberikan khusus kepada mereka. Itu yang menggembirakan aku sebenarnya. Aku sebenarnya sangat tertarik kepada zone midfield Brazil. Okay, zone defense kita dah sentuh tadi kan. Sekarang ni dengan Adam Militao, Thiago Silva, Marquinhos, kau ada Bremer di situ. Di fullbacks mungkin sedikit sebab ada Danilo, ada Kalau boleh jangan mention nama Danilo pun aku okey kot. ada Alex Telles. Yang tu kau nak aku mention ke? Tu pun tak payah. Renan Lodi boleh letak. Renan Lodi boleh letak. Okay. Kemudiannya mereka ada, there's a few options lah. Dani Alves aku rasa masih right in the mix. Dia belum completely bersara daripada bola sepak. Dan di bahagian hadapan tak payah cerita lah. Kalau dulu kau 2014 tu dia orang kena bergantung terhadap Fred tu. Sekarang ni kat depan tu kau dah ada Neymar. Neymar tak main pun tak apa. Vinicius. Betul. Kau ada Richarlison. Rodrigo. Kau ada Rodrigo. Firmino. Kau ada Firmino. Kau ada ni lagi. Rafinha. Kau ada Anthony. Yes. Kau ada Martinelli. Kau ada Gabriel Jesus. Tak masuk akal betul tak? Tak masuk akal options kat bahagian hadapan. Tapi di bahagian tengah tu, aku sangat suka kepelbagaian pemain yang ada. Yes, exactly. Fabinho seorang pemain yang berbeza daripada Fred. Fred seorang pemain yang berbeza daripada Casemiro. Casemiro seorang pemain yang berbeza daripada Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes seorang pemain yang lebih berbeza daripada Lucas Paqueta. So, kemudiannya Lucas Paqueta berbeza daripada Douglas Luiz, Philippe Coutinho, David Neres di Benfica yang sedang on form pada ketika ini. So, bila kau tengok kepelbagaian yang ada di kawasan tengah tu, aku macam, ini kau bagi oponen jenis apa pun, diorang ada the right kind of midfielder untuk menangani oponen tersebut. So, dalam konteks Piala Dunia, aku nampak naratif lebih memihak kepada pasukan-pasukan seperti Perancis, macam biasa, juara bertahan. Itali, Itali tak ada otak. Aku kena gerak ni. Naratif akan England. England tak payah borak lah. Tolak tepi lah England tu. Naratif akan memihak kepada pemain-pemain seperti negara-negara seperti Argentina, Spanyol, ada yang menyentuh Belanda juga sedikit. Yes. Portugal ada di situ dengan Ronaldo. Tapi aku melihat Brazil ni sebagai pasukan yang sudah bertahun-tahun, sejak tahun 2002 mereka mengalami pelbagai kesusahan. Itu kali terakhir ada di pentas final. Dan 20 tahun kemudian, satu generasi baru Brazil. And jujur aku cakap Brazil, aku cakap botak. 2002 tu, mungkin pasukan kesebelasan pertama Brazil tu adalah yang terbaik. Tetapi kalau kau ambil kira faktor squad depth, aku rasa squad depth 2022 ni lagi baik. Betul. Sebab dalam 2002 tu, kalau kau tolak tepi Ronaldo, kau tolak tepi Ronaldinho, kau tolak tepi Rivaldo, diorang dah struggle dah untuk options. Tapi tahun 2022, kau tolak tepi Neymar, kau tolak tepi Vinicius, kau tolak tepi Richarlison. Kau masih ada Rafinha, kau masih ada Gabriel Jesus, kau masih ada Anthony, kau masih ada Martinelli. So, in terms of squad depth, aku tengok squad ni sebagai pasukan yang jujur bagi aku mungkin adalah favourites untuk Piala Dunia. Tadi kau bercakap bahagian tengah Brazil. Bagi aku, antara elemen yang sangat membuatkan Brazil kali ini begitu special sebenarnya, begitu istimewa. Okey. Dalam setiap pasukan bola sepak di bahagian tengah, kita susah ada, tapi kita jarang nak jumpa
setiap posisi tu dia ada jambatan ke posisi lain. Contohnya defensive midfield. Kalau kita ambil di peringkat Perancis, di peringkat kebangsaan Perancis, mereka ada N'Golo Kante, all-rounder, dan mungkin boleh bertindak sebagai defensive midfield. Dan seterusnya Paul Pogba yang sangat teruk di bahagian defensive midfield untuk bertahan, tetapi offensif boleh jadi pemain yang kreatif. Takkan aku nak cakap antara mereka ada Adrian Rabiot. Itu tak masuk akal sebenarnya. Tak perlu pun. Tak perlu. Okey, tapi untuk skuad Brazil, kau ada Casemiro dan juga Fabinho sebagai defensive midfield. Dan central midfield yang mungkin kita boleh letak is Fred. Dan Guimaraes. Okey, itu yang tricky. Bruno Guimaraes, dia boleh menjadi pengantara di antara defensive midfield dan juga central midfield. Betul. So, ini benda yang menjadi elemen yang bagi aku menjadikan skuad Brazil itu lebih, orang kata, sophisticated. Kalau nak, jarang aku guna perkataan yang berbelit lidah, tapi akhirnya hari ini aku guna untuk Brazil khususnya. Okey, soalan simple Botak. Sebelum kita nak wrap benda ni up. Yes. Brazil, kau rasa bare minimum squad yang diorang ada ni kena pergi sejauh mana? Minimum semi-final, tapi aku bagi siap-siap sebelum kau tanya, aku letak Brazil as juara. Aku punya pilihan first, juara. Pilihan juara yang first. Aku tak boleh bayangkan dunia bola sepak 20 tahun Brazil tak juara. Aku secara peribadi mahukan Argentina untuk menjadi juara. Okey, kau sentimen Messi ni. Tak ada Argentina. Oh, okey. Tapi aku setuju dengan kau Botak. Aku rasa melihat kepada squad depth, melihat kepada prestasi semasa pilihan aku untuk juara Piala Dunia juga mungkin Brazil. Jadi kita kena tengok dekat kempen Piala Dunia 2022 nanti sejauh mana perjalanan Brazil. Tapi aku dan Botak bersetuju bare minimum semi-final, tetapi prediction peribadi Brazil akan jadi juara Piala Dunia. Jadi Botak, aku nak ucapkan thank you. Alright. Kerana menjadi super sub untuk Bola Itu Live hari ini. Yes. Berlatar belakangkan ikon-ikon, ada Pele, Moqtadari, macam-macam nama kat situ. Thank you so much kat Botak, and untuk korang di rumah, kita akan jumpa dalam episod Bola Itu Live yang seterusnya.